Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa banyak syukur kita kepada Allah SWT. Kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ni walaupun lewat semalam tak sempat. Ya Zuri ni. Assalamualaikum Pak Mat. Waalaikumsalam. Apa khabar tu? Apa khabar? Malam tak buat. Hari ni pun lambat. 49 dah. Hampir 49. Go of the day hari ni. Go of the day kita hari ni. Kerana biasa, Alhamdulillah. Umur. Sembang sama pagi. Walaupun lambat, tak bersedia. Kita masih lagi dapat bersama hari ini. Notification. Okey, sama-sama pagi hari ni kita teruskan. Teruskan. Semalam tajuk semalam. Saya tajuk semalam cukup cantik. Kita teruskan dengan tajuk kita hari ini. Banyak cerita mengenai tajuk kita hari ini. Go of the day hari ini. Salam Pak, apa khabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rozai. Atuk, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk. Sudi bersama dengan Atuk. Teh tarik dulu. Nah, Atuk lupa bawa stand. Guna teh tarik punya stand. Teh tarik. Lupa bawa stand. Tak terang kan Mas? Terima kasih kerana sudi bersama Atuk hari ini. Terima kasih banyak. Kadang terang, kadang tak terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan dengan siapa tu? Sarapan dengan apa ni? Orang ramai di sini. Sarapan dengan kedai mamak lagi hari ini. Sarapan kedai mamak lagi ni Rozai. Seorang-seorang. Apa khabar? Macam tu lah. Sarapan apa hari ini? Sarapan. Hari ni rasa nak makan mi mamak. Ni teh tarik. Bukan teh tarik ni mamak ni, kopi tarik. Tapi tak apalah. Kopi pun kopi lah. Seronok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dali, pagi Ayah Haji dan sahabat semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini. Usia 40. Usia 50.
usia 60. Oi. Siapa yang umur 60 sini? Siapa 60? Siapa 50? Siapa 40? Boleh tolong bagi tahu. Jangan malu, jangan segan. 40-an lah, 40-an. Siapa 40-an? Siapa 30-an? Siapa 20-an? Siapa tak ada puluhan? Tak ada puluhan. Ha. Ha. Atuk 60-an. 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 Ha. 40-an, 60-an. Usia kita adalah mematangkan kita. Usia kita. Azhar, semoga sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Terima kasih. Saya umur 40-an. Cuba beritahu siapa 40-an? Atuk 60-an. Wah, Dali 40-an. Siapa 30-an? Siapa 20-an? Jangan cakap betul-betul lah umur. Umur jangan cakap betul-betul. Sikit-sikit boleh. Sikit-sikit boleh. 40-an. 30-an. 40-an. Kenapa anggaran umur tu tak penting? Adakah orang tak tahu umur dia berapa? Saya tak tahulah umur saya berapa. Adakah macam tu? Tahu, mesti tahu. Mesti tahu. Ada perbezaan live kita. Ada perbezaan live kita. Setiap seorang ada beza. Ada beza. Ada beza. Kau update hari ini? Macam pagi hari ini sudah 6 hari bulan Oktober. 6 Oktober ni. Cepatnya masa berlalu. Cepatnya masa berlalu. 6 Oktober. I'm not 40. I'm 18 with 20. Saya bukan 40. Tapi saya 18 campur 22. 40 lah tu. 40 lah tu. 18 pengalaman. 22. Oh, macam tu. Atuk kahwin umur 27. Dah lebih daripada separuh dah. Dah lebih separuh dah. Lama juga tu. Lama juga. Kau update hari ni. Sembang pagi bersama dengan tu. Apa pentingnya usia 40-an? Tapi janganlah yang belum 40-an tu duk seronok je. Apa pentingnya umur 40-an? Itu yang kita perlu tahu. 40-an. 40-an. Umur 40-an. Kenapa penting 40-an? Alat pula lah. Assalamualaikum. Ombak pantai. Atuk, selamat pagi. Pagi hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Amin. Umur anak ayah haji yang sulung 40-an. 40-an. Anak saya yang sulung 40-an. Dia lahir tahun 81. 81 dia lahir. Jadi lebih kurang sama dengan Dali lah. 40-an. Cucu sulung saya dah umur 20-an. Dah habis diploma. InsyaAllah tahun depan buat degree. Buat degree dah. Buat degree. Itulah cucu saya. Cucu saya. Tak nampak, nak baca tak boleh. Baca. Hadis berkenaan kelebihan orang yang berumur 40. Kita harus berbangga apabila kita mencapai umur 40-an. Sebab ramai orang tak sampai 40. Ramai tak sampai 40. Sebelum 40 dah habis dah. Dah habis umur 40, sebelum 40. Jadi 40-an itu penting. Ada satu ulasan. Rahmat kerap. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam semua. Semua sahabat. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Riyadul. Kau update kita hari ini. Apa pentingnya tahun 40-an? Rahmat 40-an. Muda lagi Rahmat. Dah veteran dah. Belum lagi 40-an. Dah life begin 40.
Dan live begin 40. Slow-slow sikit cakap. Slow-slow. Anak tiri saya umur 20-an. Oh, anak tiri umur 20-an. Alhamdulillah. Anak tiri pun dah jadi macam anak sendiri. Anak sendiri. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok Haris Cik Alam. Masih di Cik Alam. Program ketat. Ketat ada lagi program. Every day ada program. Dah, nenek kau dah minta nak balik dah. Balik, bila nak balik dah? Dia kata, bila nak balik? Oh, kejap-kejap terang, kejap-kejap gelap. Macam tu lah. Bila umur dah masuk 40-an, aku dengar setiap pagi ada suara dari langit keempat yang bersuara. Wahai anak yang berusia 40-an, kamu sudah hampir kepada kematian. Tapi betul lah tu 40-an atas ni dah lebih pada saham ilmiah. 40-an. 40-an. Macam mana tu cerita PSG seri semalam? PSG pun seri semalam. Nasib baik seri, kalau tewas lagi teruk. Pemain mahal bukan jaminan untuk menang. Itu komen tu. Itu sajalah komen kita. Itu saja. Kau update hari ini. Ada suara dari langit yang keempat. Wahai anak yang berusia 40-an. Wahai manusia yang berusia 40-an. Kamu sudah hampir kepada kematian. 40-an sudah hampir kematian. Isteri saya pun 40-an juga. Okey. Samalah tu. 40-an. Rasulullah pun Khadijah masa kahwin Rasulullah umur 40-an. Rasulullah umur 20-an. Macam tu. Beza. Wahai manusia yang berumur 50 tahun. Hitunglah apa yang kamu belum lakukan untuk mati. Ada 4 tingkat masa. 40, 50, 60. 60. 4 tingkat masa. Jadi dengarlah seruan ini. Dengar seruan ini. Bagi umur manusia yang 40 tahun. 40 tahun sedarlah. Kamu sudah pun hampir kepada kematian. Ini kira normal ni. Normal. Bukan abnormal lah. Bukan mati aksiden ke apa situ cerita lain. Aksiden umur 20 tahun pun mati. 16 tahun pun mati. 12 tahun pun mati. Aksiden lain kita. Ini kira normal. Manusia normal. Wahai manusia umur 40-an. Berarti kamu sudah hampir dengan kematian. Wah, kita kena sedar. Sebab tu orang kata, kalau tak berubah umur 40, tak nak lagi semayang, tak nak lagi baca Quran, tak nak, memang Tuhan tutuplah hati kau. Nauzubillah. Orang itu adalah orang yang celaka. Tepatnya adalah neraka. Allahu Akbar. Minta jauh. Ada orang tanya, so macam mana tu? Kalau dah Tuhan buat macam tu saya jatuhlah. Bukan. Itu pilihan kau. Kau kena berdoa dengan Allah supaya Allah bukakan hati, supaya Allah berikan hidayah. Kau kena berdoa, kau kena minta. Allah bagi akal. Kita bukan lembu, kita bukan mangki yang tak boleh buat apa. Kita dibagi akal. Sebab bila diberi akal, kita mesti memohon sesuatu yang baik. Kalau dah umur 40-an, berarti kita sudah hampir dengan mati. Kalau kita umur 50-an, hitunglah apa yang belum kita lakukan di dunia ini. Kalau dah masuk 50-an, cuba hitung berapa banyak bekal yang kita nak bawa ke akhirat nanti. Cukup ke kata cukup? Berbaloi ke dapat syurga? Syurga macam mana yang kita dapat? Allahu Akbar. Dan kalau 60-an, tahun kamu sudah pun tiba. 60-an is anytime. Itulah apabila sahabat tanya Rasulullah, umat Muhammad ini antara 60-an 70-an. Itu umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So kita berdoa sebagai kita insaf apabila 40-an. Itu yang paling penting. Tapi orang 30-an dah insaf, dah beribadat bersungguh-sungguh, itu orang yang beruntung. 20-an sudah pun hafiz, sudah pun boleh baca Quran, sudah pun solat tahajud 20-an. Itu manusia hebat, manusia terpilih. Tapi kita jangan lenung. Usia semakin meningkat, di mana dihabiskan usia itu akan ditanya. Pak Pantai akan ditanya di akhirat nanti. Kemana kau habiskan usia kau? Kalau habiskan benda-benda yang baik, Alhamdulillah. Tapi kalau dihabiskan kepada benda-benda tak baik, Allahu Akbar. Ya tu, kita kena paksa diri secara total untuk ibadah yang termampu. Betul. Setuju sangat.
Kalau kata-kata seperti ini keluar daripada mulut seseorang, terutama seperti Rahmat ini, berarti hidayah sudah pun diberi. Allah sudah memberi hidayah kepada Rahmat. Jadi kena rebut hidayah tu. Sebab kalau tidak, hidayah tu lari. So kalau you rasa sudah sampai masanya aku solat di waktu, sudah sampai masanya aku Isya dan subuh solat di masjid. Itu hidayah tu. Hidayah apabila terdetik benda baik, itu hidayah. Hidayah. Okey. Sentiasa syukur. Oh lain macam. Oh okey, saya syukur. Okey, terima kasih. Kau ada day bersama dengan tu hari ini. 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. 90-an, 100-an. 100-an. Semuanya ada beza. Rasulullah SAW berpesan. Seronok kena pusing sikit. Tak nampak. Kena pusing sikit. Tu baru nampak. Baru terang, tak nampak. Baru nampak tepi kedai kaki 5. Seronok minum kopi panas tepi kaki 5 ni. Kedai belakang belum buka. Itu tepi kaki 5. Itu tepi kereta ni. Tepi kereta. Lupa bawa stand. Pakai sendal di cawan, di gelas kopi mamak. Pinjam kopi mamak ni. Atau nak baca satu hadis yang kita boleh. Betul, saya antara bukan orang yang alim dan warak. Alim dan warak bukan ukurannya Rahmat. Alim dan warak bukan ukurannya Rahmat. Tetapi hidayah daripada Allah itu yang penting. Bagaimana bermula kita tidak perlu persoalkan. Bagaimana kita berakhir, itu yang kita perlu persoalkan. Bagaimana bermula, tidak ditanya. Di alam kubur nanti, di akhirat nanti tidak akan ditanya. Bagaimana kamu bermula? Kenapa kamu anak orang miskin? Kenapa kamu anak orang jahil? Tidak akan ditanya. Tetapi bagaimana kamu berakhir, itu akan ditanya. Assalamualaikum Abdul Halim. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi jengah atuk, walaupun lewat atuk start juga hari ini. Sebab semalam tak buat semalam. Ada tamu, tiba-tiba tamu datang. Allahu Akbar. Kita apabila memikirkan mengenai hukum Allah, meraihkan tamu, terpaksa juga. Takkan kita nak beritahu, kau duduklah. Aku ada nak buat live, tak ada gamak lah kita. Tak ada gamak. Memang tak ada gamak lah. Terima kasih Abdul Halim, terima kasih. Tajuk kita hari ini ialah umur Halim berapa puluhan. Jangan bagi tahu tepat, jangan. 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Terdetiknya ketika dalam hanya satu mimpi yang pernah saya ceritakan dulu. Itulah. Apabila termimpi terdetik, itu adalah hidayah. Itu hal. Apabila kita tak rebut hidayah itu, kita bimbang, takut tidak datang lagi hidayah yang kedua. Hidayah. Rasulullah SAW berpesan pada seseorang yang berusia 40-an. Secukupnya harus bersiap diri dengan kematian dalam hidup kamu. Jika kamu tidak dapat dunia di usia ini, jangan kamu kejar lagi. Dunia ini nanti kamu tidak akan terkejar dengan akhirat. Sesiapa yang dah usia tiba-tiba mati, dia berusaha juga hidup ini, tidak menjadikan dirinya dia soleh. Jadi itulah. Rasulullah berpesan, sesiapa yang umur 40-an masih lagi tidak bersedia untuk akhirat, maka itu adalah sesuatu yang sungguh malang. Jasnita. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 40 tahun kamu telah berjalan menuju Tuhan. Bayangkan, 40 tahun tak tahu ke mana lagi. Buat 40 tahun, 50 tahun tak tahu ke mana lagi. Masih duk cari dunia. Lamanya kita mencari kekesangan di dunia. Bayangkan, selepas umur 20 dah mula cari dah rezeki. 20 tahun tak kaya-kaya. Mimpi tak kaya-kaya. Allahu Akbar. Dari dulu sampai kini berdetik. Abdul Halim sentiasa berdetik. Alhamdulillah. Sebab itu apabila terlintas untuk melakukan perkara yang baik,
terlintas untuk beribadat, terlintas untuk solat, terlintas untuk berzikir, terlintas untuk berselawat. Itu lintasan daripada malaikat. Lintasan, cetusan daripada malaikat. Allah telah memutuskan malaikat supaya mendetikkan hati kita. Tapi apabila kita tak nak melakukan ibadah, kita melakukan maksiat, itu hasutan syaitan, detik daripada syaitan. Malanglah bagi orang yang mengamalkan, mengikut perangai dia tentang syaitan. Malang, sungguh malang. Kalau umur 40-an, 50-an, 60-an, masih lagi ada nafsu, ada benda yang nak buat maksiat, Allahu Akbar. Itu adalah pujukan syaitan. Come on. Assalam Ji dan sahabat dua. Rindu dengan Atuk. Seharian tunggu live Atuk. Sorry. Semalam ada tamu semalam. Kebetulan masa buat live. Tadi tak boleh nak buat live. Hari ni Atuk buat juga. Program ketat lah datang Kuala Lumpur ni. Macam-macam ada. Tak habis-habis. Tak siap-siap lagi. Ya, sahabat Duha, subscribe YouTube Atuk. Siapa yang belum subscribe, Alim, kalau belum subscribe YouTube Atuk, terima kasih semua. Terima kasih. Kau berdaya kita hari ini kamu. Ialah bila umur 40-an, 50-an, 60-an. Di mana kita? Tapi 30-an pun boleh tanya dah. Apa kau buat dengan 30-an? Kami faham tu. Terima kasih kamu. Terima kasih. Sudah 40 tahun kamu telah berjalan menuju Tuhanmu. Adakah masih belum ketemu? Betul tutup. Terdetik nak berzikir dalam kereta dekat traffic light. Sudah cukup buat masa ini. Amin. Amin. Bersyukurlah. Ina, Assalamualaikum tu. Selamat pagi, morning. Alhamdulillah, hadiah itu datang dari Allah SWT. Hadiah yang baik, detikan yang baik adalah cetusan daripada malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk mendetik hati rahmat. Besar tu. Bukan benda kecil rahmat. Sebab untuk masuk syurga Allah ni ialah orang terpilih. Orang yang sanggup melawan. Sebab beza kita dengan manusia ialah pemikiran. Haiwan tak ada pemikiran, tapi kita ada pemikiran. Pinky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat tok sahabat syurga. Amin. Sekian, terima kasih sekalian. Terima kasih Pinky. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kau update day hari ini. Sembang pagi bersama dengan tok. Masih lagi di Syah Alam. Rasulullah SAW bersabda. Ya Piki, terima kasih. Rasulullah bersabda, tak akan berganjak kedua tapak kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara akan ditanya di hari kiamat nanti. Pertamanya, umur dihabiskan untuk apa? Yang kedua, masa muda digunakan untuk apa? Itu tentang umur saja. Harta digunakan untuk apa? Ilmu digunakan untuk apa? Tapi kita bicara mengenai 2 perkara. Umur dan masa muda. Dipertanggungjawabkan. Akan ditanya. Minta sahabat-sahabat syurga doakan Abah agar sihat dari sakit jantung. Allahu Akbar. Semoga Allah sihatkan Abah Pinky. Sabarlah. Itu dugaan daripada Allah SWT. Terima kasih. Di akhirat nanti akan ditanya, kemana umurmu? Kemana usia mudamu? Ada dulu atuk-atuk masa muda dulu pun teruk juga. Muda sekali. Bila lagi nak berhibur, Allahu Akbar. Masa tu Allah teruknya. Sebab itu atuk nak sangat anak-anak muda ini. Supaya jangan buat seperti atuk. Rugi. Tapi Alhamdulillah, atuk bersyukurlah. Bila akhir-akhir dah tua ni, memang kita reverse tunggu. 360 berubah. Itu penting. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi tu. Semoga Allah berkati dapat mermati di usia tuanku. Terima kasih. Sweet kasih. Terima kasih. Sweet kasih. Berapa puluhan umur? Bagi puluhan je umur. Rakan-rakan kita berapa puluhan? Kamu berapa puluhan? Ujali. Salam tu. Apa topik pagi ni? Topik pagi ni. Umur 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Ujali umur berapaan?
Cakap han je, jangan cakap tepat. Kamu 40-an. Woi, ramai kita 40-an ni rupanya. Kamu 40-an, Dali 40-an, Rahmat 40-an. Oh, ini orang hebat-hebat semua ni. Bila teringat kisah lama terbayang akan dosa-dosa yang lepas. Itu Rahmat bagus. Bila kita terbayang dosa-dosa yang lepas, itu berarti kita bertaubat. Dan bila kita tidak mengulangi dosa-dosa yang lepas, berarti kita bertaubatlah tu, sedang bertaubat. Walaupun tak cakap, ya Allah aku sedang bertaubat. Tak perlu. Tak perlu. Tapi kalau buat lebih baik. Tapi apabila kita ingat saja, kita rasa menyesal. Taubat dah tu. Tak ingat saja, rasa menyesal dan tak buat lagi. Itu taubat dah tu. Itu taubat lah namanya. Taubat cukup mudah. Sebab tu pintu taubat tu bukan bila-bila masa. Sebab tu kita kena apabila kita ingat, Rahmat ingat dosa-dosa lalu. Allah ingat banyak dosa aku lalu. Astaghfirullahaladzim. Macam tu Rahmat. Ada sebut astaghfirullahaladzim, bertaubat dah tu. Sebab taubat ni bila-bila masa, anytime. Anywhere, any place. Bertaubat dah tu. Cantik Rahmat. Apabila terbayang je, Allah banyaknya dosa aku. Tak semesti cakap dengan mulut. Tak payah. Tak payah beritahu. Tak payah beritahu Allah banyak dosa aku. Tak payah. Nanti isteri dengar, lain cerita pula jadi. Lain cerita. Dalam hatilah Allah banyak dosa aku. Astagfirullah nanti. Astagfirullah ni. Astagfirullah. Macam tu. Macam tu. Ujali di masjid. Ujali 40-an juga. Ui, hebat. Ni sama dengan anak sulung saya 40-an. Pakit. Thank you tu. Atas doa untuk Abah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sabarlah bagi. Saya 50-an. Zurani 50-an. 50-an. Atuk 60-an. Atuk 60-an. Atuk 60-an. Pinky. Waalaikumsalam. Selamat juga Abi. Bila mana jantung hati terdetik taubat, automatik terus sujud kepadanya. Atuk. Itu hebat. Sebab ada orang dia tak faham cara bertaubat. Dia tak faham. Dia nak kali ingat kalau bertaubat ni kena solat. Taubat ke apa semua. Solat taubat tidak wajib. Tidak wajib. Taubat ini apabila kau terlintas di hati. Apabila terlintas di hati satu dosa yang telah kau lakukan amat berat. Terus terlintas di hati rasa menyesal dan insaf dan tak nak buat lagi. Menyesal, insaf dan tak nak buat lagi. Itu syarat taubat. Jadi masa itu mungkin dalam kedai kopi mamak ni pun boleh jadi. Macam Atuk duk buat live kedai mamak kan. Ada orang sebelah ke apa ke. Dia pun Allah menyesalnya aku. Allah, kenapa aku buat dulu? Ya Allah, ampunlah aku. Astagfirullahaladzim. Dia taubat dah nanti. Taubat. Taubat. Saat itu tak tahu nak itu tak tahu nak dijelas. Ya tak apalah. Kita ni bermula dengan tak tahu kan. Tapi kena belajar untuk tahu. Tapi 40-an ni biasa usaha mencari. Kita bukan 40-an nak cari benda-benda macam umur 20-an. 20-an cari lain, 30-an cari lain, 40-an cari lain, 50-an cari lain, 60-an cari lain. Jadi pencarian tu tak sama objektif nak cari. Umur kita 10 tahun, kita cari lain. Umur 20 tahun, kita cari lain, tak sama. Masa school boys, kita cari lain. After school boys, kita cari lain. Bila kerja, kita cari lain. Apabila lama bekerja, kita cari lain, tak sama. 50-an 7 hari hidup dalam pinjaman nafas yang kedua. Allah berikan. Sweet kasih. Pinjaman nafas yang kedua. Itu sensitif tu. Kopi dulu. Kedua day hari ini. Saya mendengar tu. Makasih bang atas motivasi saya pagi. Terima kasih Asmadi. Asmadi berapa-an? Berapa-an Asmadi? Kita umur ni akan ditanya di pada mahsyar nanti. Iaitu umur kita habis untuk apa? Masa muda. Akan ditanya khusus masa muda. Ini berat ni. Dia dalam hadis ni dia tanya masa tua kau buat apa? Tak ada. Dia tanya masa muda kau buat apa? Allahu Akbar. Sahabat Duha, subscribe YouTube Atuk. Jimat Atuk. Untuk live kita nanti. Terima kasih. Saya 40-an. Woi, ramai 40-an. Alhamdulillah. 40-an ni pada Atuk ialah lelaki yang matang. Yang lelaki yang sudah pun fokus ala tuju untuk diri dan keluarganya. Dia fokus. Dia tak boleh lagi terombang-ambing, tak boleh lagi. 40-an adalah detik yang paling penting dalam sejarah hidup kita. Jadi kalau kita nak stabil ekonomi pun kena stabil 40-an. Kalau kita capai setakat 40-an, kita capai setakat sederhana. Pastikan maintain sederhana. Jangan kejar lagi. Ron 97. Assalamualaikum Tok. Salam. Saya sekarang 44. Tak tahu balance ada berapa. Balance wallahu a'lam bishawab. Tapi boleh ditambah-tambahkan balance itu. 40-an lah tu.
ROM 40-an juga. Allahu Akbar, cantik. Cantik. Tapi memang mengikut rekod pun. Mengikut rekod, Atuk tengok yang mengikuti program tu ni ramai lelaki-lelaki. Yang umur di antara 25 hingga 50 lah lebih kurang. Betul lah ni, fikir. Dah masuk ranum dah tu. Tak apa. Dah masuk ranum. Abah Halim, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Lim, tolong subscribe apa ni Atuk punya program, Atuk punya YouTube. Jimat Atuk. Jadi kalau itulah ada juga orang kata lah, kalau tak insaf umur 40 maka sedih lah. Atuk nak ucap pun tak tergamak tau. Tak insaf lagi umur 40, maka tak tahulah dia nak pergi ke mana, habislah. Atuk doakanlah bagi rakan-rakan kita, sahabat yang masih tak solat umur 40. You nak tunggu umur berapa? Semua rezeki melimpah ruah. Amin. Hasanuddin, Muhammad Yunus. Rezeki melimpah ruah. Rezeki banyak. Kita usaha. Gigi, Assalamualaikum Tok. Hadir. Lambat sikit. Join guys. Puasa Khamis Tok. Atuk tak puasa hari ni. Atuk puasa. Ada program. Ada program family tak boleh puasa. Tak boleh puasa sunat. Dia apabila kita bertembung dengan program yang ini, kita disunatkan buka puasa. Disunatkan tak puasa. Itu hebatnya puasa sunat ni. Puasa sunat ni kalau tak ada apa program, you puasa sunat. Tapi kalau bertemu dengan program, orang ajak makan, you sunat buka puasa. Buka puasa tu sunat. Allahu Akbar. Senangnya dapat pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ya, Hasanuddin, semua rezeki melimpah ruah. Kita 5% kita memikirkan rezeki di dunia ini sampai 90%. Otak kita fokus kepada rezeki. Tetapi biasanya kita fokus kepada rezeki yang kita berusaha. Kita tidak minta dengan Tuhan yang punya. Besarnya nikmat Allah iaitu besar sangat jadi. Kamu waalaikumsalam. Jadi ini yang Atuk pun buat salah juga dulu. Silap lah. Salah tu tidak silap. Atuk dulu kita berpegang kepada teori kapitalis. Kau tak berusaha, kau tak dapat. Ramai ustaz pun beritahu. Macam mana rezeki nak datang bergolek. Kau tak usaha, kau tak dapat. Jadi kita usaha lah. Usaha banyak. Usaha terlampau banyak. Sehingga meninggalkan solat. Solat diabaikan. Dah masuk waktu. Tak apa, sempat lagi. Hari ini pun tak berapa sihat. So, cuti puasa. Cuti juga. Okey. Cuti juga. Jadi ini satu kesilapan besar Atuk nak share. Satu kesilapan besar. Dalam usaha mencari rezeki ini, kita tak boleh melampau, tak boleh. Sebab Allah tahu. Sebab kita kena tahu siapa pegang rezeki. Di situ dulu. Di situ silap kita. Atuk juga silap dulu. Atuk bayangkan, Atuk buat bisnes. Pagi naik flight Kota Baru. Ada meeting Kuala Lumpur pukul 12. Pagi-pagi subuh solat di airport tahu. Subuh solat di airport. Sebab first flight pagi. Meeting pukul 12. Meeting pukul 12. Habis pukul 2, pukul 3 ambil flight pula. Pergi Kuching. Bincang lagi. Malam bincang Kuching. Next day balik Kuala Lumpur bincang lagi. Allahu Akbar. Pukul bila nak pergi masjid? Tapi ada yang dapat. Ada tak dapat. Tapi hasil usaha kita tu ada yang dapat. Banyaklah dapat. Tapi habis gitu juga. Habis juga. Usaha tangga kejayaan. Betul. Okay. Jadi kita kena kenal siapa pegang kunci rezeki. Kita silap dulu. Kita silap. Bila keluar satu tender, contohlah. Ambil satu license, kita kata itulah kunci rezeki kita. Bukan. Itu punca rezeki. Bukan kunci rezeki. Usaha tangga kejayaan. Jangan lupa doa. Kalau usaha ada banyak tak berjaya. Tak berjaya. Kalau punya rezeki tak izinkan, tak dapat. You usahalah ditaburkan pun. Betul Atuk cakap. Atuk bukan negatif ni. Bukan. Atuk nak fokus semula. Kenal dulu siapa pemberi rezeki. Baru kau minta. Baru kau usaha. Kebanyakan kita tidak kenal siapa pemberi rezeki. Tak kenal. Kita hanya usaha je. Kalau setakat nak usaha, lembu dia pendang pun usaha. Usaha lembu dia pendang. Kalau setakat nak usaha, saya pun dah buat kesilapan. Yang sama tu, berusaha tangga kejayaan. Sebenarnya berdoa yang penting. Betul. Kena kenal dulu siapa yang memegang kunci rezeki. Ini yang silap. Ini yang tu nak kongsi sangat.
dengan anak buah tu yang kerja kuat ni. Kesian dia. Kadang-kadang seorang tu 2 kerja, sampai 3 kerja dia. Kita kerja. Anak saya beritahu sampai ada 2 kerja. Malam kerja tempat lain, siang kerja McDonald. Penat dia. Dia kena kenal siapa pemegang kunci rezeki. Kalau kau tak kenal siapa pemegang kunci rezeki, kau akan penat bro. Kau akan penat. Siapa kenal? Siapa tahu? Kita banyak ada menggunakan ungkapan usaha tangga jaya. Dia tak usaha tak berjaya. Ada orang tak berusaha pun berjaya tak? Ada orang tak buat apa, rezeki datang. Ini silap. Sebab kita tidak berhujah mengenai siapa pegang kunci. Kita berhujah dengan teori kapitalis. Bila you work hard, you can get more. Itu teori kapitalis. Tapi bagi teori syariah, bagi orang Islam tidak begitu. Memang usaha tangga jaya tu kalau tak ada izin Allah. Kau dah tahu dah izin Allah. Sebab dalam pencapaian rezeki, ada rezeki yang datang tiba-tiba. Apa makna rezeki datang tiba-tiba? Berarti rezeki datang bergolek. Tapi pepatah Melayu kata, tak ada rezeki yang bulat tak datang bergolek, yang pipis tak datang melayang. Tak betul tu. Tak betul. Itu melanggar fitrah. Itu melanggar. Apa itu punca rezeki? Rezeki ni ada rezeki yang kita usaha, ada rezeki yang kita sedekah, ada rezeki yang datang tiba-tiba. Allah nak bagi. Tiba-tiba aja orang datang. Aku nak bagi you 1 juta. Ada macam tu, ada. Salam tu, Julia Dan. Julia, salam. Waalaikumsalam. Kalau kita tak kuat dan tak berani, ada iman, kita mesti berjaya. Tapi Allah jangan lupa. Allah kata, bukan rezeki kita pun tu. Tanda Allah tak izin kata. Betul. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Kita berusaha bersungguh-sungguh, tapi kita lupa Allah. Sehingga usaha kita itu tidak berjaya. Sebab Allah nak test kita. Dia lupa aku ya. Aku tengok dia kerja siang malam. Dia ingat dapat rezeki. Aku tak nak bagi rezeki kat dia. So kita penat saja. Penat saja. Betul lah puan. Betul. Betul. Nur. Assalamualaikum, selamat pagi tu. Waalaikumsalam. Morning. Sebelum kita mencari rezeki, kita kena tahu siapa tuan punya rezeki. Siapa boleh jawab? Kita nak naik rumah orang, kita kena tahu siapa tuan punya rumah. Kalau tidak, kau pergi panggil, Assalamualaikum. Orang tu kata, siapa tak kenal ni? Nak jumpa siapa tak tahu saja panggil. Mana boleh macam tu? Begitu juga pintu rezeki. Kalau kau nak rezeki, kau kenal tak siapa tuan punya rezeki? Kau kenal tak siapa tuan punya rezeki? Kalau tak kenal tuan punya rezeki, macam mana kau nak minta rezeki? Kalau tak kenal dengan orang itu. Ini harus kita belajar. Ini tauhid. Tauhid ni falsafah dalam sebuah kehidupan. Dan kita kena faham. Apabila kita tak kenal dia, kita minta apa pun belum tentu dia bagi. Ada juga dia bagi, ada. Tapi bagi tak ikhlas lah. Sebab aku tak kenal kau. Kau tak kenal siapa aku. Tapi kau minta, aku bagilah. Itu contoh bagi orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam, dia kerja kuat. Sebab Allah ni rahmat. Allah rahmat. Allah ni pemurah. Jadi siapa yang kerja kuat, dia akan bagi. Tapi bagi dengan tidak. Bagi dengan tidak ada nikmat, tidak ada barakah. Sebab itu kita jangan dengki orang Yahudi ke Jepun, Korea yang bukan Islam tu, yang dapat kekayaan apa semua. Itu dunia. Di sisi Allah, dunia ni tak ada nilai. Dunia tak ada nilai. Jika kau celup jari di laut, dan apabila kau angkat, menitiklah air itu, itulah dunia. Itu dunia. Kita silap. Banyak. Kita orang Islam, kita jangan terikut dengan teori kapitalis. Tak betul. Menyebabkan kita tersasar. Tersasar. Kita tak kenal Allah. Macam mana kita nak minta rezeki dengan dia? Umur 40-an, tak kenal Allah lagi. Bila lagi? 60-an, 50-an, 70-an. Tak kenal Allah. Macam mana kau nak minta rezeki kalau tak kenal Allah? Kena kenal Allah. Sebab apa kena kenal Allah? Sebab dia yang bagi rezeki. Dia menentukan rezeki. Dia menentukan rezeki kepada kita. Sama ada rezeki pendapatan, rezeki sehat, dan rezeki kebahagiaan atau banyak-banyak benda pun. Dia yang menentukan. So apa yang kita usahakan? Tak salah kita usaha. Tak salah. Tapi kita kena tahu nak minta dengan siapa. Kalau yang kutip dari rumah ke rumah tu, macam mana ya Haji? Itu bagilah. Jailah.
Sebab itu juga merupakan satu ujian. Ujian. Dari segi orang minta derma, kau jangan persoalkan dia tu menipu atau tidak. Itu adalah satu rahmat daripada Allah. Nak menguji kita ikhlas ataupun tidak. Kita nak bagi sikit atau banyak, itu bukan ukuran. Tapi kita bagi sekadar kita ikhlas. Kalau dia datang jual apa-apa, kita rasa barang tu tak perlu, kita tak beli. Tapi tak apalah, I bagi you RM5. Itu okey. Jangan kedekut sangat. Sebab mungkin dia datang itu dia bawa rahmat. Bukan saja orang yang datang minta derma, kucing datang rumah kita pun, tiba-tiba kucing datang. Yaw nak makan. Kau bagilah makan sikit. Itu mungkin utusan daripada Allah. Nak menguji kita sabar atau tidak. Kita dermawan ataupun tidak. Tapi kita tak kaya tu. Kita belum kaya macam mana dermawan. Untuk jadi dermawan, tak semesti tunggu kaya. Tak semesti. Itulah silap kita. Untuk jadi dermawan, kita kena kaya. Itu pepatah Melayu tak boleh pakai. Orang miskin yang dermawan lebih ramai daripada orang kaya. Hati. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam ti. Kemana menyorok? Kemana menyorok? Baik. Nah, itulah kita kena tahu. Siapa yang pegang kunci rezeki? Siapa? Itu yang penting. Kita kena kenal siapa pegang kunci rezeki. Baru kau kena minta. Baru kau kena usaha. Tapi ramai daripada kita tidak kenal siapa yang punya kunci rezeki. Siapa Tuhan punya rezeki. Siapa Tuhan punya dunia. Dunia ni dia punya. Kita duk fikir syarikat tu orang ni punya, syarikat ni orang punya. Itu kecil je. Dia punya, dia memiliki dunia dalam alam semesta. Kau minta dengan dia. Kau minta dia. Itu yang kita perlu fikir. Tajuk kita hari ini 40-an, 50-an, 60-an. Hati berapaan? Atuk 60-an. Hati pun 60-an tu. 60-an. Itulah. Jadi dalam usaha kita untuk mencari rezeki, kita kena kenal siapa Tuhan punya rezeki. Kita nak usaha. Adakah kita nak usaha banyak, rezeki sedikit? Sudah tentu tidak. Yang kita nak ialah usaha sedikit, rezeki banyak. So macam mana dapat? Boleh. Dapat boleh. Boleh. Kita tengok bagaimana Nabi Musa dengan tongkatnya. Allah kata, ya Musa, kau hentapkan tongkatku ke laut. Aku akan belahkan laut. Bermakna usaha Musa sikit je. Ketuk je. Tetapi Allah bagi rezeki dia membelahkan laut. Sikit je usaha Musa. Sampai hati 60-an. Oh iya dah, 70-an lah. 70-an boleh. Macam itu juga usaha kita. Sebab itu ada orang usaha sedikit je, tapi rezeki datang banyak. Aiman. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga murah rezeki. Amin. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah SWT berezeki kepada saya. Alhamdulillah ni. Bersyukur. Bila kita bersyukur di atas rezeki yang kita dapat, maka Allah akan menambahkan lagi rezeki. Tapi jika kita tidak bersyukur, mana kita merungut, kita bersedih, kita down kerana rezeki sedikit, maka Allah akan, seksa Allah itu amat pedih. Itu jelas. Jelas. Jadi kita bersyukur. Sikit bersyukur. Banyak bersyukur. Syukur sama. Jadi usaha mencari rezeki, sedikit usaha rezeki banyak. Itu yang kita nak. Usaha sedikit rezeki banyak. Allah boleh bagi. Boleh. Usaha sedikit. Banyak berdoa. Banyak beribadat. Boleh. Boleh. Teori yang mengatakan yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Itu teori yang tak boleh dipakai. Bawa diri lah tu. Lama tak masuk lah tu. Bawa diri. Janganlah sedih ti. Ti kan baru 20-an. Itulah orang 20-an ni cepat merajuk. 20-an. 20-an. 40-an ialah titik perubahan. Kalau tak berubah lagi 40-an, kalau tak fikir lagi tak cuba timbang di antara buat baik dengan buat tak baik, mana berat 40-an. Mana berat. Sebab 40-an ni bagi umat Nabi Muhammad adalah di persimpangan. Kita ada 20 tahun lagi. 20 tahun. 20 tahun pertama masa belajar. 20 hingga 40 itu masa pengisian. Hingga 40 hingga 60 itu masa pengisian ibadat, masa pertimbangan. Jadi cantik sangat. Kalau orang umur 60, mana dia bagi 3 umur dia. Bagi 3. 20. Kalau umur 80, 20 bagi 4. Bagi 4. Setiap 20 tahun sekali.
Cuba kira. Cuba kira 20 tahun sekali. Sebab 20 tahun yang pertama ialah tahun mencari ilmu. Ha, secara logiknya orang yang berumur 20 tahun ke bawah dia ini bergantung kepada kedua ibu bapa dia. Apabila 20 tahun hingga 40 tahun dia sudah masuk alam yang berbeza. Mat Moto. Assalamualaikum Tok Handsome. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau of the day kita hari ini. Kau of the day kita hari ini ialah 40-an, 50-an, 60-an. Okey, Mat berapa puluhan? Atuk 60-an. Mat berapa puluhan, Mat? Berapa puluhan? Ada orang tu dia nak 20-an. So atuk bagilah 20-an untuk dia. Dia tak nak umur 50-an, dia nak 20-an. Muda lagi. Muda sangat. Muda sangat. Kita harus ingat di pada mahsyar nanti umur kita ini akan ditanya. Kemana kau habiskan umur kau? Dan yang paling penting ditanya, masa mudamu kau buat apa? Dia tak tanya masa tua kau buat apa, tapi dia tanya masa muda. Sebab apa? Sebab ramai manusia ini melalui proses muda dan tak ramai melalui proses tua. Kenapa tak ramai melalui proses tua pun? Tu, sebab dah meninggal. Umur 40 meninggal, tak sempat tua, tak sempat. 30-an. Wah, muda lagi mak tu. Mak motor muda lagi. Muda lagi 30-an. Orang 30-an sudah pun banyak membuat baik daripada tak baik. Itulah orang beruntung. Kalau orang 40-an, 50-50. Hey, itu pun kita kira berat. Tapi kalau 40-an, maksiat lebih banyak daripada benda yang baik. Itu kesedihan. Aisyah, Assalamualaikum Tok Mat. Pagi sihat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sihat. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Muda ke 37. Hari tu kedai orang panggil saya pakcik. Tahu tak apa. Tahu tak apa pakcik. Itulah permulaan. Dalam hidup kita ni kita akan melalui proses panggilan. Satu bang. Apa khabar bang? Mula-mula orang panggil adik. Mula orang panggil baby. Oh cute-nya baby. Kemudian pergi remaja. Wah. Adik. Adik. Kemudian pergi kepada abang. Bang. Kemudian pergi kepada pakcik. Atuk. Banyak peringkat tu. Jadi panggilan itu sendiri menggambarkan usia kita. Usia kita. Memanglah mak motor kita panggil atuk kan. Ada orang panggil atuk ke? Tak ada. Tapi kalau atuk ni memang semua orang panggil atuk. Semua panggil atuk. Ya, Mumui. Apa Mumui? Mumui 911. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mumui ni pertama kali masuk ni. Ina apa khabar? Ina apa khabar? Mumui, terima kasih kerana sudi dengan atuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Tajuk kita hari ini 40-an, 50-an, 60-an. Jangan tunggu umur 40 baru nak timbang baik dengan tak baik. Amal makruf dengan nahi mungkar. Baru nak timbang umur 40. Umur 30 kena timbang dah. Umur 20 kena timbang dah. Baru selamat. Jangan sampai tak selamat. Jangan tak selamat. Kita kena ingat. Allah akan tanya masa muda kamu buat apa? Tapi tu saya malu nak beritahu. Di akhirat nanti tak ada malu. Mulut tak bercakap. Yang bercakap tangan, kaki. Mulut tak bercakap. Telinga, hidung semua bercakap. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mumui. Amoy ke Mumui? Mumui umur berapa? 20-an je. Atuk rasa 20-an ni ke 30-an? 30-an. Mat motor, atuk tambah teh tarik lagi. Lama lagi ni. Kena tambah lagi ni. Lama lagi ke? Lama lagi. Kita harus ingat yang akan ditanya daripada mahsyar nanti usia kita. Kemana kita bawa usia kita? Kemana? Satu. Yang kedua ialah masa muda kita buat apa? Masa muda kita buat apa? Allah, susah nak jawab nanti. Malu nak jawab. Selalu ikut di video saya Mumui 39. Selalu ikut video atuk. Sorry. Atuk kan tak perasan. Ya Jiji, alhamdulillah diberi lagi usia untuk kita bertaubat. Sampai hari ini tu dapat bersiaran dan berkongsi lagi. Amin. Yang paling penting pada kita ialah bertaubat.
Orang yang bertaubat insya-Allah selamat. Bertaubat semua orang berdosa. Apabila syaitan dengan iblis dihalau daripada syurga, dia minta satu dengan Allah. Ya Allah, aku minta supaya umur aku tidak akan mati sebelum hari kiamat. Aku akan goda anak Adam, semua hamba Allah. Itu janji dia. Dan Allah izinkan, dan syaitan tak mati sampai sekarang sehingga tunggu kiamat. Dan dia goda kita. Tapi Allah kata, kau nak goda hamba aku tak apalah. Tapi aku buka pintu taubat. Itu terduduk syaitan tu. Syaitan goda kita buat jahat. Betul, kita jadi jahat, kita buat jahat. Tapi Allah kata, aku buka pintu taubat. Tapi apabila orang yang enggan tak nak bertaubat, itu yang Allah marah tu. Aku dah buka pintu taubat. Kenapa kau tak nak bertaubat? Bodohnya kau ni. Aku lebih kurang macam tu lah. Kau buat jahat, aku tahulah. Kau buat jahat itu bukan kerana kau semata-mata. Kerana ada syaitan yang menjodoh kau. Janganlah pula kau kata, kau pergi, kau mencuri lah. Tak, saya tak mencuri. Ini syaitan yang mencuri. Oh, pandai kau. Pergi jumpa hakim masuk mahkamah, ditangkap. Kerana rogo orang. Pergi mahkamah, hakim tanya, oh kau rogo orang? Bukan tu hakim. Syaitan yang rogo. Syaitan yang rogo. Aduh, auta betul lah dia ni. Auta betul. Mak Motor, ada masa nanti nak ngeten dengan Atuk. Mesti banyak cerita nak saya. Boleh. Mak Motor mana sekarang? Boleh. Intan, apa khabar Intan? Hai bosku. Hai salam. Oh, hai salam ada juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu, I'm friend. Aja nak join lambat. Anja nak join lambat. Tahulah. Bos sibuk. Kan nak pilihan raya ni. Pilihan raya, Intan. Yang penting sampai join kan. Sampai join. Sorry lah semalam kedai tak buka. Sorry. Ramai yang menunggu tu. Menunggu geng-geng kita kan. Minta maaf banyak. Tiba-tiba je ada tamu pagi semalam. Jadi Atuk pun serba salah lah. Nak bagi tahu kata, saya ada buat live tau. Bolehkah you balik awal? Tak boleh. Bolehkah you tunggu? Tak tergamak. Teringatlah, Atuk pun teringat sebenarnya. Jangan risaulah. Atuk pun selalu doakan you all. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa orang yang mengikuti program videoku. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki orang yang mengikuti program Quote of the Day setiap hari. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah rahmat kepada orang yang sentiasa mengikuti program setiap hari. Atuk saya doa tu. Dalam tahajud Atuk doa. Suka sangat sebab apabila kita Atuk sudah rasa macam satu nikmat. Nikmat, tak rasa berat, bahkan rasa rindu kalau tak buat live tau. Sebab nenek kau pun selalu, oi bang, kat pukul 8 dah ni. Dia pun selalu macam tu. Dia pun suka sebab dia pun sebenarnya dia dengar juga banyak. Tapi bini sendiri kan, dia duduk jauh-jauh je. Atuk tahu dia dengar. Tu kadang-kadang Atuk cakap kuat sikit biar bagi dia dengar kuat sikit. Perempuan, bini kan. Bini, suami dia. Mana dia rasa hebat? Suami dia punya. Dia pandang sebelah mata je. Orang perempuan kalau dah dapat kat dia, macam tu lah perangai dia. Tak percaya tanya Intan. Dah dapat kat dia buat dak je. Suruh masak lah, suruh tu lah. Dia tak tahu ke suami dia tu orang hebat. Tak ada. Dia ada, aku tahulah suami aku. Macam tu lah. Tu macam tu lah nenek kau. Nenek kau. Tapi dia minat. Dia selalu bagi tahu kat cucu dia. Kita mesti pandai bercakap macam atuk kau. Macam. Masa ke Maidah. Allah, payah nak baca. Masak. Assalamualaikum tu. Baru masuk. Waalaikumsalam. Baru masuk. Okey. No problem. Amin. Mak Motor. Terima kasih. Mumui. Saya keluar dulu, kerja dulu. Terima kasih Mumui. Kerana sudi Atuk minta maaf. Atuk tak berapa ingat Mumui. Tapi okeylah. Atuk dah ingat dah. Memang tak lupa 911. Terima kasih. Take care, jaga diri. Kamu, saya risau juga. Nenek ambil hati kalau kami tak ada. Nenek kau okey. Percayalah nenek kau. Dia selalu ingatkan. Tak ada, tak risau. Dia tak ambil hati dia. Dia orang bagus. Oi, bini Atuk, mana tak bagus? Jangan lupa tapau roti canai untuk nenek. Hari ni dia pesan nak mi goreng mamak. InsyaAllah kejap lagi lah. Nanti nak habis baru order. Kalau tidak sejuk dia nanti. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Wan, apa khabar kamu? Sahabat Duha, subscribe YouTube Atuk. Siapa yang belum subscribe YouTube Atuk, tolong subscribe. Tolong subscribe.
Umi, Mak Moto, Gigi semua tolong subscribe YouTube Atuk. Hai. Susahnya nak dapat 1000 subscribe. YouTube nak dapat 1000 susahnya. Kalau di YouTube ni cepat je dulu. Cepat je. YouTube berapa hari je dapat 1000. Dapat 4000. InsyaAllah lah. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Lagipun program Quote of the Day bersama dengan Atuk 8 pagi hingga 10 pagi ni, InsyaAllah selagi ada hayat Atuk akan teruskan. Dan bagi rakan-rakan yang ada kelapangan, dijemput hadir. Kalau tak lapang, tak apalah. Gila-gila lah. Hari ada, tak hari tak ada. Tapi tajuk-tajuk itu berbeza-beza. Intan, Intan. Atuk, saya takut Usik nak join awal sebab nanti nenek rajuk. Mana boleh. Nantilah Atuk bawa jumpa nenek kau. Nenek kau. Quote of the Day kita hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini tajuk kita ialah apa persiapan kita bila umur 50-an, 40-an, 30-an, 20-an. Apa persiapan kita? Inilah kadang-kadang Atuk pun kadang-kadang dulu masa kita umur 40-an, anak umur belas-belasan tahun, kita tidak tekankan kepada perkara-perkara siapa pemegang kunci rezeki. Ini yang jadi masalah. Jadi kita terlampau tekankan kepada akademik. You kalau tak ada ijazah susah dapat kerja tau. Kita tekankan macam tu. Atuk ni semak je. Siapa ke meja? Ngata. Siap ke meja nak ngata. Siap ke meja nak ngata. Bisa dia Atuk. Bisa dia. Suami kita umur 60 sihat. Bolehlah komen sikit tu. Suami kita umur 60 sihat. Bolehlah komen sikit tu. Masa suami 60? Muda lagi tu. Atuk nasihatkan kalau nak bagi dia cepat muda. Nak bagi suami 60-an. Bagi nampak macam 40-an. Bagi dia kahwin satu lagi. Gurau. Sebab orang lelaki ni tiap saya tanya Intan. Kalau nak dia nampak aktif muda, remaja dengan pakaian macam Haji Bakir, bila nak nikah dengan Cikgu Murni, terus handsome. Macam tu lah. Macam tu. Quote of the Day hari ni. Umur 46 bekas pengarah ni. Semak seumur lah. Umur 46 bekas pengarah semak seumur. Intan lain macam. 46 bekas pengarah Mak Moto. Mak seumur. Quote of the Day kita hari ni. Kita muhasabah diri, kita cek diri kita, persiapan kita. Kematian itu pasti, tapi yang kita perlu risau ialah persiapan. Dekat diri kepada perkara ilmiah. Contohnya geng duha ni kan Tok, betul. Geng duha. Siapa yang join geng kita ini, dia akan terbawa-bawa. Aku rugilah. Atuk kata, aku tak solat duha lagi. Lepas ni dah solat duha. Itu pentingnya. Sebab itu nak tahu kita. Nak tahu siapa kita. Kita tengok siapa kawan kita. Siapa kawan kita. Kalau kita masuk TikTok ni, nyanyi lagu Enustan je. Enustan lah kita. Lepas pada video Enustan tu, duk nyanyi Enustan lah, ada tanda. Macam tu lah. Intan. Patutlah pengarah kat mana dulu. Patutlah cakap ada isi. Cakap ada isi. Intan kata dia yang pengarah tu. Mak Moto, dia yang pengarah. Aduh, bukan saya tu lah. Atuk lah, bukan pengarah. Iyalah, Intan lah hebat. Atuk, iyalah pengarah. Apa pendapat Atuk tentang insiden pergaduhan sampai ada yang mati di studio Indonesia tempoh hari? Itulah kalau berebut dunia jadi macam tu. Berebut dunia. Ujali. Sebenarnya benda tu kalau nak kata Indonesia masih tak bertamadun, benda ni juga berlaku di London. Tapi tidaklah sampai mati macam tu. Tapi pergaduhan tetap ada. Tetap ada pergaduhan. Ya, paling penting sekali ialah pengawal keselamatan. Saya tengok keadaan stadium di Indonesia ni, keselamatan dia rapuh sangat. Jadi penonton boleh lompat masuk keluar macam tu. Kelantan pun boleh tahan juga pasal bergaduh ni. Boleh tahan juga. Tapi kalau bergaduh kat luar stadium lain. Ini bergaduh dalam stadium ni. Itu yang kena gantung kat FIFA 8 tahun. Bermain bola tanpa penonton. 8 tahun tahu. 8 tahun bukan sekejap. Kalau pemain tu umur 25 dah habis dah karier dia. Dah habis dah kerjaya dia. Ramai mati tu 100 lebih. Betul. Ramai mati. Saya CEO of Sudi Patah and Dapur Runtuh. Sudu patah dapur runtuh. Lain macam dia. Lain macam.
Yalah, sudu patah apa rupa. So, suami yang masak kan. Steady tu. Steady. Ya, mak motor. Walaupun pengarah. Still low profile. Tak habis spring sama tu. Mana ada. Dengarlah Intan tu. Intan cakap je tu. Kalau sepak tak minat tu. Main kasar. Sebenarnya main kasar ni, itu salah sebahagian daripada budaya bola sepak. Apabila dia nak kalah, dia cuba mencetuskan emosi negatif kepada pemain lawan. Dia main kasar lah. Jadi kalau pemain lawan itu tak boleh kawal emosi, dia kena kad merah. Kena kad merah. Kalau dia masa dia slide, kawan tu jatuh, kad kuning dia. Tapi kawan tu pukul dia balik, masa bola tak ada, dia kena kad merah. Jadi itu cara dia. Dan biasa dia buat tu kepada orang-orang yang penting. Striker, back, center back. Jadi apabila orang penting dah tak ada, kena kad merah, dia boleh menang. Itu contoh lah strategi. Bola sepak ni pun kotor. Kotor bola sepak. Boleh tahan juga lah. Kok berada kita hari ini? Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Bersama dengan Atok. Iaitu kita buat bicara mengenai usia kita. Akan ditanya di akhirat nanti. Kemana usia kamu? Kebuangkan. Bola sepak tak minat tu. Main kasar. Lain macam. Dan yang paling penting, Allah akan tanya. Masa muda kamu buat apa? Main bola tu. Main bola. Doa untuk orang 40-an. Biasa doa. Ya Tuhanku. Ya Allah, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah kau berikan. Banyak doa-doa untuk orang 40-an. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu dan halal supaya aku terhindar dari yang haram. Itu di antara doa-doa. Apabila kita kita umur 40-an ini, umur 40-an ini, sebelum umur 50, masa tu kita betul-betul peak lah. Kalau Atuk lah, masa tu kita betul-betul berusaha bersungguh-sungguh, seolah-olah kita ada 10 kaki lagi ke garisan penamat. Memang kalau nak projek memang dekat, memang nak grab, dia terus jutawan. Terus jutawan. Sampai buldus halal dan haram. Ini Atuk sedih ni. Atuk sedih. Sebab lagi besar projek, lagi kuat rasuah ni. Rasuah ni nak buat macam mana bro? Rasuah. Kalau tak bagi, tak dapat projek. Kalau orang lain bagi, orang tu dapat. So apa keputusan kita nak buat? Cuba bagi tahu sikit, kongsi sikit. Kalau kau tak bagi, kau tak dapat projek tu. Kalau kau bagi, kau dapat projek tu. So apa komen? Komen. Bila bertemu situasi seperti itu, apa anda buat? Kok berada hari ini? Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Bersama dengan Atok dari Setia Alam. Sibuk. Tak boleh pergi mana-mana. Ni pukul 10 ada appointment lagi. Ada appointment pukul 10. Tunggu pukul 10 lah. 10 dia tunggu kejap. Atuk kalau datang Kuala Lumpur memang penuh lah program. Memang penuh. Yang relax balik tu kampung. Balik Kota Baru relax lah. Kita boleh buat program kita. Bila masa nak potong rumput, bila masa nak bagi makan ayam, bila masa nak halau monyet, bila masa nak halau babi. Itu kita seronok kat kampung. Seronok kampung. Atas Kuala Lumpur macam ni lah. Macam ni lah. Teruk sikit. Teruk. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Beruntunglah orang yang umurnya sebelum 40 tetapi sudah membuat baik lebih banyak daripada buat yang tak baik. Atuk salute. Atuk tabik kepada rakan-rakan yang mengikuti program Atuk ini yang umur 40, timbangan baik lebih tinggi, lebih berat daripada timbangan tak baik. Atuk tabik. Teruskan. Atuk berdoa kepada rakan-rakan Atuk seperti ini, kepada anak buah Atuk seperti ini, supaya tingkatkan lagi. Apabila masuk usia 50-an, insya-Allah timbangan berat yang baik itu akan lebih-lebih lagi. 60-an, 70-an seterusnya. InsyaAllah. Tapi jangan kecewa orang 50-an. Macam Intan 50-an, 60-an Intan. Hati dah lari dah kena 50-an. Kan? Jangan kecewa sebab peluang masih ada. Kita boleh berusaha bersungguh-sungguh. Kita boleh doublekan.
doublekan. Kalau masa muda kita tak buat tahajud, masa kita tua kita buat tahajud. Sebab orang tua ni susah nak tidur. Susah nak tidur. Bila susah nak tidur, cara yang paling baik ialah kau buat tahajud. Pukul 2 terkebir-kebir mata. Pukul 3 terkebir-kebir mata. Tengok tak kan? Kan terus buat tahajud. Ada lagi ni tu. Ada nanti. Ada nanti. Yang akan dah lari dah. Terima kasih ti. Kisalam kepada rakan-rakan kita. Ada yang ada segala semua sibuk. Tapi walau bagaimanapun Atuk tetap berdoa. Semoga bisnes masing-masing sukses. Atuk suka sangat tengok rakan-rakan berjaya. Kalau ada sedikit sebanyak nak tanya mengenai bisnes, boleh tanya Atuk insya-Allah. Sebab itu sebenarnya Atuk nak buat program talking business ni di YouTube. Di YouTube. How to grow your business di YouTube. Tapi YouTube nak cukupkan 1000 subscribers lah. 1000 subscribers lah. Masa tolong subscribe Atuk punya YouTube. Semoga Atuk dan rakan semua sihat, bahagia selalu. Amin. Ada lagi ni tu. Ada. Ombak pantai pun ada. Alhamdulillah. Rakan lama dah tak muncul lagi ya tu. Orang pioneer, orang lama. Sibuk. Raung Melaya. Sibuk. Intan. Oh, ya ke? Subuh tadi saya dah timbang kat weight measurement. Berat baik saya 30k. Boleh ke? Berat 380k. Itu berat body kau, Intan. Tak haji macam tu. Tak haji, berat body tak haji. 380k. Tapi insya-Allah lah Atuk doakan. Semoga berat tu subjektif. Berat. Ada kata sebesar gunung Uhud, ada kata sebesar gunung Kinabalu, ada kata sebesar gunung Everest. Subjektif. Tapi sebenarnya kolbu kita tahu. Kita ni banyak buat baik atau banyak buat tak baik. Kolbu kita tahu. Apa nama YouTube tu? Nama YouTube Atuk adalah Haji Mat Atuk. Tolong subscribe. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. HAJIMATATUK. Haji Mat Atuk. ATOK. Haji Mat Atuk. Terima kasih masakan. Minta kawan-kawan supaya subscribe Atuk. Subscribe. Kau update kita hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Ulama menyatakan bahawa jika umur sudah sampai 40-an tetapi amal soleh tidak dapat mengatasi amal buruk, maka siap sedialah untuk memasuki neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini berat ni. Sorry, usip melawak aja. It's okay. Intan kalau tak melawak, bukan Intan lah namanya. Tapi Atuk suka orang melawak. Orang melawak ni awet muda melawak. Speedmart baru sedang buka pintu dia. Bunyi kuat sikit. Speedmart. Maklum dah di tepi kedai dia. Di barat. Dah buka dua-dua dah. Speedmart dah buka dah. Speedmart dah buka. Kalau umur 40-an, amal buruk lebih banyak daripada amal baik. Jika tak berubah, maka nerakalah dia. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh. Kita berusahalah supaya berubah. Atuk pun teruk juga 40-an dulu. Teruk juga. Tapi 50-an. Teruk juga. Teruk. Tapi boleh berubah. Yang penting bukan permulaan, tetapi ending. Ending kita yang penting. Adakah ending kita itu kita sempat melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah perkataan terakhir yang kita mesti sebut. InsyaAllah kita masuk syurga. Mesti sebut. Tapi tak ada seorang pun boleh jamin. Perkataan terakhir sebelum mati, sebelum wafat, sebelum meninggal dunia ialah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada orang yang boleh yakin sebut. Tidak ada. Cici, Assalamualaikum tu, Encem dan semua sahabat Duha. Cici, apa khabar? Lembutnya Atuk dengan Cici. Cici berapa puluhan? Orang lain semua dah bagi tahu. Kak Intan 30-an, Ati 20-an. Mak Tur dah bagi tahu dah. Kita tajuk kita ialah 40-an, 50-an, 60-an. Terbaik tu YouTube. Terima kasih Masa. Ajak kawan-kawan tolong subscribe Atuk punya, baru tak sampai 200 lagi subscriber, tak sampai. Saya sihat tu, alhamdulillah. Kalau dengar cucu Atuk ni sihat, suka sangat.
Itulah nikmat yang paling besar. Apabila anak buah kita semua sehat. Sehat, anak buah kita semua rajin solat. Rajin solat, solat duha. Rajin, Cici, solat tahajud. Pagi tadi, hebat Cici, hebat. Hebat, tahajud tak pernah tinggal. Hebat, hebat. Oh, kau beliah, tak pernah tinggal Cici, hebat. Muslimat lah Cici ni. Maaf tu, sebab semalam tak masuk live Atuk. Patut Atuk tunggu, tak nampak pun. Tak nampak Cici semalam. Mana Cici ni? Mana Cici ni? Jangan buka rahsia kat Cici. Kalau tidak Cici marah nanti. Ha? Biarlah Cici. Atuk tunggu, damai je. Intan tunggu, Ati tunggu, Kamu tunggu. Semua orang tunggu. Silap. Saya baru switch 91. Intan, betul ya Intan? Semalam kita tunggu Cici tak datang-datang dia. Oi, semua orang rindu Cici. Itulah. Ketika usia 40-an, ketika usia sudah sampai 40-an, apa kita hendak kata? Apa? Assalamualaikum. Alhamdulillah tu. Ya, Naina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Naina Jaafar. Naina dah subscribe Atuk punya YouTube Haji Mat Atuk. Dah subscribe belum? Kalau subscribe dah subscribe, terima kasih banyak. Kalau belum, tolong subscribe ya. Takut Atuk terlupa nak minta tolong. Sebab masih sikit lah. Semalam saya absent. Absent semalam. Tu siapa yang masuk semalam? Okey, apabila umur 40-an. Apa yang kita harus buat? Pertama sekali meneguhkan tujuan hidup kita. Fokus tujuan hidup kita. Sirna. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam Sirna. Apa nama YouTube? Nama YouTube Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Sirna. Tolong subscribe Atuk punya Haji Mat Atuk. Ada video-video pendek di sana. Video motivasi kalau nak dengar. Ada 200 lebih. Biasanya intisari daripada apa yang Atuk pagi ni, Atuk buat video pendek 60 second. Sekejap je boleh dengar. Tu, pagi pergi mana semalam? Nur Raza dah buka rahsia dah. Atuk pergi mana semalam? Ada? Atuk ada sini. Okey Ayah Haji, saya out dulu. Terima kasih. Terima kasih Dali. Semoga cepat sembuh. Masih belum sembuh ya. Semoga cepat sembuh. Dali, kalau ada air zam-zam, minta siapa-siapa ada air zam-zam, lembapkan di kain tu, balut tempat patah tu. Dan doakan semoga cepat sembuh. Ada air zam-zam, basahkan dengan kain, balut ke tempat patah tu. Ikhtiar kena buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Dali, okey. Terima kasih. Apabila umur 40-an, pertama sekali ialah tanya diri. Kemana nak bawa kita? Kemana nak bawa anak dan isteri? Kena tanya. Meningkatnya daya spiritual. Meningkatnya amal ibadat. Meningkat 40-an. Kena buat dah. 40-an tak buat lagi. Lewat bro. 40-an sudah mulai uban. Uban. Siapa uban? Uban. Ada orang 30 dah uban dah. Uban awal. 40-an ramai dah. Dah putih dah. Putih melepak. Memperbanyakkan bersyukur 40-an. 40-an kena bersyukur, fokus. Jangan banyak kecewa. Jangan. 40-an jangan kecewa. Dan jika 40-an masih lagi boleh maintain dengan isteri yang ada, jangan kahwin lain. Jangan kahwin lain. Kekalkan. Sebab orang 40-an ni nafsu buat. Nafsu baru datang. Jangan. Saya lepas tergelincir kaki dan badan bengkak, rasa down je sebab tak ada job runner. Suami kena kerja 24 jam. Dua kerja. Allahuakbar. Sabar je lah ni. Dia suruh rehat tu. Suruh rehat tu. Sabar. Atuk, saya keluar dulu. Ada meeting di Zoom meeting. Silakan. Jangan masuk tandas sudahlah. Orang lain pergi Zoom meeting. Kita pergi tandas. Masuk. Salah bilik. Umur 40-an, apa yang perlu buat? Banyak bersyukur 40-an. Banyak fokus kepada anak dan isteri. Itu umur 40-an. Fokus kepada ibadat. Mulai menjadi imam kepada isteri dan anak-anak. Thank you. Bye. Salam. Waalaikumsalam. Thank you. Bye. Hai bos. Bosku. Istiqamah dalam ibadah. 40-an. Itu amalan-amalan orang 40-an. Kena buat.
Pertama sekali fokus apa yang nak dicapai dalam family. Kalau tak tercapai, realignment. Realignment, buat yang terbaik. Buat terbaik. Meningkatkan daya rohani. Daya rohani, keinginan. Tingkatkan kasih sayang dalam keluarga. Menjadikan uban sebagai panduan kita. Uban sebagai panduan. Berbanyakkan bersyukur. Berbanyak bersyukur. Jolo dalam konvoi kereta ke rumah. Lain macam. Menjaga makan dan minum. Menjaga istiqamah dalam ibadah. Istiqamah dalam ibadah. Itulah di antara tip-tip apabila sudah sampai usia 40-an. Kita kena pastikan 40-an. Kita melalui proses kehidupan yang kalau nak bahagia, bahagialah 40-an. Jangan nak bergata nak kahwin lain lelaki-lelaki. Kau nak cari salah isteri ya? Salah kau lagi banyak. Suami, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Itu tanggungjawab suami, bukan tanggungjawab isteri. Itu ayat Quran tu. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Tanggungjawab suami. Tanggungjawab bro. Itu tanggungjawab, bukan main-main. Bukan main-main. Kita kena tanggung dan jawab. Bukan cakap-cakap je. Bukan cakap-cakap je. Ya. Bukan cakap nak kata life begin 40. Sekarang life begin 60. Dah naik dah. Saya umur 30. Suami baru 20 tahun. Dah banyak kali aksiden. 7 motor. Jatuh semua. Allahu Akbar. Jaga diri. Jaga diri Naina. Jaga diri. Bahaya motor ni. Bahaya motor. Jangan lupa baca-bacalah doa motor. Kurang-kurang doa yang paling pendek. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bacalah. Saya tahu Atuk dan live semalam. Saya tahu Atuk tak live semalam. Ya, macam mana Taji tahu? Kita tak tahulah. Kita tahu ke? Sarah, ada tu untuk dekatkan jodoh. Sarah, tolong. Subscribe Atuk punya YouTube boleh? Atuk tak ada doa untuk dekatkan jodoh ke? Okey. Jodoh ni pertama sekali kena cari. Kena cari. Kena tapis cari. Usaha dulu. Doa tu selepas cari. Apabila nak ambil jodoh, lepas cari. Doa. Pertama sekali Sarah, buat solat tahajud. Khusus untuk dapat jodoh. Buat solat tahajud. Ingat persatu, Sarah buat solat tahajud supaya diberikan jodoh. Tapi jodoh ni tak wajib. Kahwin tak wajib Sarah. Jangan down sangat. Ramai sahabat Rasulullah tak kahwin. Ramai ulama-ulama besar tak kahwin. Tapi yang pasti kalau kita tak kahwin di dunia, di akhirat Allah akan bagi calon suami kepada kita. Di akhirat. Betul. Itu dijanjikan oleh Allah. Yang semua manusia, semua yang masuk surga akan ada pasangan. Tak ada yang bachelor. Tak ada. Di syurga semua ada pasangan. Sebab itu kahwin di dunia tak wajib. Tapi kalau terasa lah sudah sampai, sudah mampu, maka bolehlah buat solat tahajud. Buat solat tahajud setiap malam buat supaya Allah mempertemukan jodoh yang terbaik. Kita tak nak jodoh yang tak baik, tak nak kan? Kita tak nak jodoh kita kaki kasar, kaki tak solat, kaki itu, kaki ini. Kita nak orang yang boleh membimbing kita ke syurga. Itu cantik kan? Cantik. Terima kasih kamu. Terima kasih. Nainin. Lepas aksiden dah tak naik motor dah. Naik kereta. Sekarang buat job runner kereta. Kenapa saya rasa jam down je? Sebenarnya aksiden itu adalah ujian daripada Allah SWT. Allah nak menggugurkan dosa kalau ada dosa. Allah nak meningkatkan iman Nainan. Allah nak melihat kesabaran Nainan dalam mencabari hidup. Banyak benda yang Allah nak beri di masa hadapan. Sebab dia kena uji dulu. Jangan melihat kepada orang berjaya hari ini dia tidak diuji. Semua diuji. KFC itu diuji. KFC umur 67 tahun baru berjaya. Sedangkan dia sudah bergerak berpuluh-puluh kali. Jangan melihat orang berjaya itu Allah sayang dia di peringkat akhir. Tidak. Ujian di peringkat awal. Apabila kita sudah diuji oleh Allah SWT, insya-Allah Naina akan berada dalam keadaan yang baik. Okey, baik tu. Baik Sarah. Buat tahajud. Rasa macam saya ibu tak guna. Jangan cakap macam tu.
Semua ibu berguna. Dan doa ibu itu mustajab. Allah mendengar rintihan ibu. Allah mendengar rintihan isteri. Kena up. Dan Allah uji itu. Allah nak bagi yang lebih baik, lebih besar. Di hadapan kita, kita tak akan nampak apa yang kita akan dapat. Tetapi kesedihan kita mulai rasa sebab kita sudah kena. Kita down. Tapi ingatlah, rezeki yang lebih besar berada di hadapan anda setelah kita berjaya melalui ujian daripada Allah SWT. Sabar dengan ujian Allah, sabar. Redha dengan apa? Ya Allah, aku redha, aku sakit ya Allah. Tengok bagaimana Nabi-Nabi, semua diuji. Dan semua diuji. Semua Nabi diuji. Nabi Idris diuji. Rasulullah sendiri diuji. Macam-macam diuji. Tetapi lihatlah, akhirnya dibalas dengan syurga mereka semua. Itu yang kita nak, Naina. Kita nak itu, kita nak. Sarah, ya okey tu. Kalau tak dapat jodoh dekat sini, dekat sana lebih baik. Amin. Itu janji Allah. Janji Allah. Tapi jangan, itulah ada orang cepat nak jodoh, dapat aja, tangkap je, kemudian kahwin, bercerai-berai. Tak guna macam tu, tak guna Sarah. Betul Sarah, cari yang terbaik. Sebab itu nak cari calon suami atau isteri, dia ada checklistnya. Kalau tak cukup checklist, jangan ambil. Kalau you ambil juga, berarti you take risiko. You kena ada checklist. Jangan ada checklist. Come on. Sahabat Duha, subscribe YouTube Haji Mak Atuk. Terima kasih. Terima kasih Nasir Mak, terima kasih. Sena, terima kasih nak. Come on. Naina, ingat Naina. Ingat, ujian Allah itu kepada Nabi-Nabi lebih berat. Ujian kepada Rasulullah. Rasulullah, anak lelaki dia 3 meninggal. 3 meninggal anak Rasulullah. Berat. Isteri tersayang meninggal. Dan Nabi-Nabi lain pun begitu, semua diuji. Tetapi setelah diuji, mereka itu bahagia. Dan syurga sebagai ganjaran. Dan hebat, di dunia lagi pun hebat. Jadi, Atuk doakan, Naina pun begitu juga. Sabar dan redha. Dan jangan tinggal solat. Selalu buat solat. Solat tahajud jangan tinggal. Solat tahajud itulah. Itulah solat tahajud. Kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Naina, buat solat tahajud. Buat. Pukul 3 pagi, buat 2 rakaat. Buat 4 rakaat. Saja aku solat sunat tahajud. 2 rakaat kerana Allah Taala. Dalam solat, sebelum solat tahajud, buat dulu solat sunat. Solat sunat taubat. Ya Allah, aku bertaubat. Solat sunat taubat. Kemudian buat solat sunat hajat. Apa hajat Naina? Ya Allah, lepaskanlah kesesakan kami semua ya Allah. Ya Allah, cabutkanlah kesusahan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesenangan di dunia dan akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah Allah akan bagi. Ujian kepada isteri Firaun. Tengok, betul sekali. Aisyah melalui ujian. Naina, betul. Sarah, saya dah 3 kali kahwin. Saya tak mengalah. Saya tak tahu Allah nak bagi lebih baik lagi. Allah. Ya. Allah nak bagi lebih baik. Sebab tu checklist itu penting. Jangan pakai sapu je. Sama lelaki atau perempuan. Boleh kau doa dekat Allah untuk minta suara itu datang balik dekat dengan kita? Boleh? Boleh. Kalau dia terbaik. Mungkin yang tak jadi itu orang yang tak baik kepada kita. Sebab itu apabila berlaku perceraian, anggaplah itu orang yang tak baik kepada kita. Sebab Allah lebih tahu. Saya jahil tu. Tak ada orang jahil. Semuanya orang beriman. Apabila kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita sudah muslim. Kita sudah layak masuk syurga. Itu yang penting. Kena berusaha. Asyah alaihissalam. Assalamualaikum, baru hadir. Waalaikumsalam. Asyah. Subscribe Atuk punya YouTube ya. Sarah, Naina jawab, semoga Allah pemurahkan segala urusan. Naina, amin Naina. Cabaran kuat tu. Sabar dan redha dengan apa yang berlaku. Jangan bersedih, jangan menyalahkan Allah Naina. Jangan kata sekali-kali, ya Allah, kenapa engkau turunkan bala padaku? Jangan. Ya Allah, aku sudah berat ya Allah. Aku sudah berat menanggung ujianmu ya Allah. Bagaimana Nabi Idris berdoa, ya Allah, aku sudah berat ujianmu ya Allah. Ya Allah, ringankanlah ujian. Kita minta macam tu ya Allah. Atau sakit mental seperti murung itu ujian dan membersihkan doa zakat. Betul? Sakit mental, murung ujian. Ya, kita jadi murung tu kenapa? Kita down. Itu kita kena solat. Kita kena buang benda tu daripada badan kita. Murung itu sebab benda itu ada dalam badan kita. Kita pegang. Jadi kita kena lepaskan. Sarah, kena lepaskan. Jangan murung. Jangan. Allah ada di sisi kita. Allah dekat dengan kita. Malaikat ada dengan kita. Ramai orang ada dengan kita. Kenapa kita murung? Hati. Bagi ujian dengan perasaan. Mendekatkan diri kita dengan Allah. Kena sabar dia tu. Sabar hati, sabar. Sebab apabila diuji, Allah nak bagi yang lebih baik kepada kita. Jadi kenapa kita
Kenapa kita perlu bergegas rasa kecewa dengan ujian? Ujian itu latihan. Latihan. Ingat Naifah, latihan, ujian. Sekolah yang paling baik, sekolah yang sedang kita lalui ialah sekolah perkahwinan. Sekolah perkahwinan itu satu sekolah. Satu sekolah kepada kita. Sebab kita akan disekolahkan dalam perkahwinan itu. Naifah jawab pintu taubat saya terbuka. Amin. Amin. Aisyah, waalaikumsalam. InsyaAllah ini saya ikuti ke YouTube. Terima kasih Haji Mat Atuk. Asia Haji Mat Atuk. Cici, sentiasalah tersenyum dengan ujian Allah SWT. Kerana perancangan Allah SWT lebih baik daripada kita. Amin. Hebat Cici hari ini. Hebat Cici hari ini. Mengalahkan Ustazah. Itulah. Sekali dia masuk, sapu terus. Come on, sahabat tu. Subscribe YouTube Atuk. Terima kasih. Simak, terima kasih tu. Sentiasa ingatkan kami kembali kepada Allah. Dan apa juga keadaannya. Betul. Kita ni milik Allah. Allah dah kata dah. Ya, wahai jin dan manusia, aku tak jadikan manusia dan jin kecuali untuk sembahku. Jadi kau solatlah sembahku. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami mohon pertolongan. Nak pertolongan daripada siapa lagi kalau tidak kepada Allah? Kalau kita disedih, kita menerima musibah sebagainya, iyyaka na'budu, padamulah sembah dia. Sembah dia. Dia tukang kunci, dia yang pegang rezeki. Dia yang semuanya. Kesedihan apa semua Allah pegang. Tidak akan gugur selai daun tanpa izin daripada Allah SWT. Tidak akan berlaku aksiden tanpa diizin oleh Allah SWT. Kenapa berlaku aksiden? Sebab Allah nak gugurkan dosa kita. Kenapa berlaku aksiden? Sebab Allah nak tingkatkan iman kita. Kenapa berlaku aksiden? Sebab Allah nak uji kesabaran kita. Ada sebab musababnya. Ada sebab musababnya. Itu yang penting kepada kita. Kau of the day hari ini. Naifah, mak saya pernah cakap saya ni degil, gila and kuat. Macam-macam saya lalu untuk besarkan anak-anak. Ex saya kacau, saya masih kuat. Masih kuat. Berserah kepada Allah, itu yang terbaik. Ex ke siapa ke tak kisah. Tak kisah, berserah kepada Allah. Dan selalu buat baik kepada mak. Mak itu penting. Mak, apa pun mak tak suka kepada saya. Naina ni minta satu je. Doakan supaya Allah makbulkan doa. Minta mak doa kepada kita, ya Allah makbulkanlah doa anakku. Itu saja. Dia tak payah cerita baik-baik. Tak payah. Tak payah. Dah, Tok Abah. Tok Abah. Tajuk kita hari ini. 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. 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 Jika akan tidak 70-an. Jangan lupa Allah akan tanya daripada mahsyar, kemana kau habiskan masa umur kamu? Umur kamu kau habiskan mana? Akan ditanya. Terutama ditanya masa mudamu. Apa kamu buat masa muda? Allah tak tanya masa tua. Dia tak tanya masa tuamu apa kamu buat. Dah. Masa muda kamu apa kamu buat? Macam mana Tok Abah? Macam mana Tok Abah? Tok Abah. Tok Abah. Tok Abah kita. Tok Abah kita. Kau of the day hari ini. Sema pagi bersama dengan Tok. Bersama dengan Tok. Mana mamak ni? Air dah habis. Mamak ni. Semua mamak tak ada. Oi bro. Mak dah ingatkan. Lupa dah umur 65. Saya cuma bawa mak jalan je. Alhamdulillah gila-gila jaga. Alhamdulillah. Jaga mak baik-baik. Itu pintu syurga. Satu kebaikan dibuat kepada mak. Satu pintu syurga terbuka. Jangan lupa buat baik kepada mak. Jangan lupa. Atuk ada air suam. Ada air suam. Ada air suam. Mana mamak ni semua tak ada. Semua tak ada. Teringat nanti naik. Nenek kau pesan nak mi mamak. Naik tak ada mi mamak. Atuk kena datang balik lah. Bro. Mi goreng. Satu. Mi goreng. Sedap punya. Mi goreng satu. Mi goreng. Rozai. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam Rozai. Apa khabar? Sirma patut tak nampak mamak tengah-tengah. Patut tak nampak mamak jengah. Dah nampak amak jengah-jengah macam tu. Kedai mamak ni. Mamak. Rozai dah subscribe Atuk punya YouTube ke? Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Dia apabila pergi kepada umur 40-an, 50-an, 60-an, perasan tak apa yang sesuatu yang anda tak perasan? Iaitu kita kata cepatnya hari ni. Kita selalu sebut
Bro, bagi air kosong satu bro. Air puang. Terima kasih bro. Mi goreng mamak bungkus satu untuk nenek. Oh, dah minta. Bungkus, bungkus. Bungkus ah. Bungkus. Masih baik kamu tolong ingatkan. Jadi Naina, Atuk nak pesan amalkan 2-3 perkara. Perkara yang paling penting sekali ialah solat tahajud. Duha kena buat. Walaupun sibuk nak pergi mana-mana pun buat duha. Sekarang masa duha. Geng kita semua buat solat sunat duha. Apa yang berlaku kita serah kepada Allah SWT. Allah lebih tahu apa yang baik kepada kita. Mungkin aksiden itu benda yang baik kepada kita. Kita reda. Kalau Allah kata tentukan ini baik kepadaku. Okey, kita terima. Nabi Ayub sakit 20 tahun. 20 tahun. Badan bau busuk. Itu Nabi Ayub. Nabi Ayub. Tetapi selepas itu Allah reda. Badannya sembuh semua. Itu kita reda. Serah kepada Allah. Pada Allah. Serah kepada Allah, Naina. Jangan ukit. Jangan kepada ukit. Dan pastikan sentiasa solat di awal waktu. Solat sunat mesti diperbanyakkan. Jadi banyak beribadah daripada banyak berusaha mencari rezeki. Sebab orang Tuhan punya pegang rezeki itu ialah kita bercakap dalam ibadah. Orang yang pegang rezeki, kunci rezeki itu kita bercakap dalam ibadah. Dia Allah Tuhan punya pegang rezeki. Jadi apabila kita solat, kita berzikir, kita baca Quran, kita bertahajud, itulah kita menghadap orang yang pegang rezeki. Jadi apabila kita menghadap dia, kita minta dia terus dengar. Terus dengar Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah pengasih penyayang. Kena buat. Kena buat. Banyakkan masa, habiskan banyak untuk beribadah. InsyaAllah rezeki akan ikut. Banyak tahajud, rezeki akan datang. Rezeki akan ikut. Apabila kita beribadah, kita berusaha untuk mendapat akhirat, dunia akan datang. Tapi kalau kita berusaha untuk dunia, akhirat tak akan datang. Tak akan datang. Atuk pegang sangat ayat ni. Atuk pegang kuat prinsip ini. Prinsip begini. Apa yang tak pandai? Tak pandai solat. Saja aku solat sunat tahajud. Itu je. Buat 2 rakaat. Saja aku solat sunat hajat. Kerana Allah Ta'ala. Buat 2 rakaat. Saja aku solat sunat apa lagi? Taubat. Buat 2 rakaat kena solat. Kena solat. Boleh. Tanya Atuk. Apa yang tak pandai? Jangan malu. Jangan bersegan. Live. Mesti tanya. Anggap kalau Atuk ini tempat rujukan Ustaz Arin. Tak apa. Kita kongsi dengan kawan-kawan. Ada ramai kawan-kawan yang tak pandai. Tapi dia segan nak tanya. Macam Cici. Dia pun bukan pandai sangat. Cici pun. Contoh. Bukan Cici ni. Cici lain. Cici lain. Kena solat. Kena belajar solat. Solat. Baca Al-Fatihah je. Bukan susah pun. Solat tahajud. Bangun pukul 3 pagi. Saja aku solat sunat tahajud 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Dan baca surah Al-Fatihah. Kemudian baca surah-surah pendek. Kalau boleh baca. Kalau tak boleh baca, tak apa. Baca Al-Fatihah je. Tapi Al-Fatihah tak boleh tak baca. Kalau tak baca, tak sah solat. Saya menghafal surah. Nak baca Quran. Macam Rumi. Tak apa ke? Tak apa. Permulaan tak apa. Surah pendek tak apa. Yang penting Al-Fatihah kena betul baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup dah. Saya pun belajar dengan Atuk juga. Cukup dah. Apa surah pendek? Surah Qul Huwallah pun tak apa. Kalau ingat satu surah pun tak apa. Rakaat pertama Al-Fatihah baca Qul Huwallah. Rakaat 2 Al-Fatihah baca Qul Huwallah. Tak apa. Tak baca tak apa. Asalkan kau buat. Jangan lupa Naina buat. Buat. Baca Qurumi pun tak apa. Betul tu Atuk. Saya memang tak pandai apa-apa sebab saya suka bertanya dan sentiasa belajar. Wah, itulah orang yang bijak. Wah, macam tu. Orang yang polite kan. Merendahkan diri. Sebenarnya dia lah yang paling pandai. Dia paling pandai. Naina kau nak belajar, tak Cici tu. Buat Naina. Bagi orang yang gagak-gagak baca Quran, dia akan mendapat 2 pahala. Pertama, dia berusaha untuk baca. 1 pahala. Yang kedua, dia baca Al-Quran. 1 pahala. Bagi orang yang fasih baca Al-Quran, dia dapat 1 pahala je. Itu lebih orang yang gagak-gagak baca Quran. Gagak itu. Tapi Al-Fatihah kena betul-betul lah. Betul.
Cicit bangga kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul lah tu. Saya pun belajar sentiasa. Belajar. Atuk pun belajar. Semua orang belajar. Atuk belajar banyak dari kamu, dari Cici. Atuk pun belajar. Sebab program kita ini bukan program ceramah ni. Bukan. Program kita ini two way. Dua hala. Kamu beritahu, Atuk baca. Atuk baca, kamu beritahu. Macam tu lah. Naina pun macam tu juga two way. Naina boleh masuk pagi-pagi. Ada apa masalah, tanya. Apa tanya? Apa soal solat ke apa ke? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh tanya. Kejap ya, nak ambil call dulu. Okey. Nenek dah call lah. Tamu dah sampai kat rumah. Tamu dah sampai. Okey, kita sambung lagi esok ya. Mi. Kita sambung esok. Sambung dengan tu esok. Betul lah tu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nenek dah call tu. Tahu tak apa. Kamu. Agaknya lah. Cici pun menyampuk dia. Itulah. Terima kasih banyak Kang Sudi. Okey tu. Okey Gigi. Mi nenek jangan lupa kamu insyaAllah. Tengah bau dah tu. Terima kasih banyak. Jadi umur 40-an, 60-an, 70-an itu angka. Ini Atuk nak rumus. Itu angka. Itu angka. Sebab kematian itu bukan ditentukan oleh umur berapa. Kematian itu bila-bila masa boleh berlaku. Muda, tua kerepot pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi, apa yang penting kepada kita ialah sentiasa bersiap sedia dengan kematian. InsyaAllah kita akan mendapat syurga yang kita hadapi. Kita kejar dunia semata-mata pun, kalau boleh tentu dapat syurga, kita orang yang rugi. Tapi kalau kita kurang kejar dunia, tapi kita kejar akhirat habis-habisan, maka insyaAllah kita terdiri daripada orang yang beruntung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua kerana sudi bersama dengan Atuk pagi.